A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan pensyarah Tuan Muhammad Huzairi bin Awang selaku pensyarah bagi mata pelajaran PIMK 3013, iaitu mata pelajaran pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Jadi saya mewakili pembentang pertama, iaitu Muhammad Alif Najmi bin Abdul Manan, akan memulakan mukadimah ini. Jadi yang pertamanya adalah tajuk bagi pembentangan mata pelajaran PIMK 3013 yang telah kami dapat daripada memo adalah perubahan KBSR kepada KSSR, iaitu perubahan kurikulum bersepadu sekolah rendah kepada kurikulum standard sekolah rendah. Jadi insyaAllah ahli kumpulan ini terdiri daripada dua orang sahaja, iaitu Muhammad Alif Najmi bin Abdul Manan, iaitu saya sendiri, dan juga Amirul Anis bin Dizul Fikri. Jadi insyaAllah pembentangan ini akan dimulakan oleh saya sendiri dan juga insyaAllah akan diusuli oleh Amirul Anis bin Dizul Fikri. Baik. Definisi kurikulum. Kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Kata-kata ini diambil daripada tokoh Hankin daripada tahun 1988. Seterusnya, kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Jadi poin yang pertama adalah kurikulum ni dia mengatakan bahawa satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis. Jadi maksudnya di sini bahawa kurikulum ni adalah satu rancangan yang telah dilakukan oleh kita panggil kerajaan ataupun pihak berkuasa yang mengawal pendidikan ini, supaya rancangan mengenai kurikulum atau rancangan mengenai pendidikan ini ada strateginya, mengandungi strateginya untuk mencapai matlamat yang dihajati. Contohnya, setiap sekolah ada matlamat yang hendak dihajati ke atas pelajarnya, dan juga ada matlamat yang hendak dihajati dan ditunaikan atas sekolahnya. Maksudnya kurikulum ini mendatangkan tindakan dan juga mendatangkan strategi bagi mencapai satu hajat. Poin yang kedua adalah kurikulum merupakan satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Jadi maksudnya di sini kurikulum bukanlah sahaja dibawa kepada pelajar, akan tetapi kurikulum juga merupakan satu ilmu yang mana ilmu ini adalah juga untuk guru, bagi guru tersebut membina ilmu dan juga memandu dirinya untuk mengajarkan kepada pelajar-pelajarnya dan juga untuk mengajarkan kepada kumpulan pelajar tertentulah. Contohnya ada kumpulan murid tertentu, kumpulan pelajar tertentu yang mana mereka ini cepat untuk pick up ataupun mendapatkan apa yang mereka pelajari. Dan juga ada juga kumpulan murid tertentu yang mana mereka ini sedikit lambat untuk mendapatkan sesuatu yang telah diajar. Oleh itu, pemanduan guru itu penting dalam mengajarkan kumpulan murid tertentu. Seterusnya, definisi KBSR, iaitu saya ada sedikit kesilapan di sini. Kurikulum baru sekolah rendah telah diperkenalkan pada tahun 1982 bagi menggantikan kurikulum lama sekolah rendah. Kurikulum ini telah mula dilaksanakan di semua sekolah rendah bermula pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah, dan pada tahun 1983 pelaksanaan penuh pun bermula di semua sekolah rendah di seluruh negeri dan negara. Jadi maksudnya di sini sebelum wujudnya kurikulum bersepadu sekolah rendah telah wujud dahulu 10 tahun awal kurikulum baru sekolah rendah, iaitu bagi menggantikan kurikulum lama sekolah rendah. Jadi kurikulum ini telah pun dibincangkan dan mula dilaksanakan pada tahun 1982, dan pada mulanya pada tahun 1982 ini hanyalah dibuat di 305 buah sekolah rendah kerana untuk menjadikan sebagai ujian untuk menunjukkan sama ada
kurikulum baru itu uh, mempunyai hasil yang positif ataupun tidak. Dan pada 1983, setelah kelihatan hasilnya memberikan hasil yang positif, maka pelaksanaan penuh pun bermula di sekolah rendah di seluruh negara. Namun, kurikulum baru sekolah rendah ini hanyalah bertahan selama 10 tahun saja kerana matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Jadi, kurikulum baru sekolah rendah ini selepas digunakan dan diambil selama 10 tahun, maka ianya telah diubah pada tahun 1993 kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah iaitu KBSR, selaras dengan hasrat falsafah pendidikan negara yang ditulis ketika itu. Jadi maksudnya di sini, pada tahun 19 sebelum 1982, maafkan saya, sebelum tahun 1982, kurikulum lama sekolah rendah telah digunakan untuk mendidik pelajar-pelajar dan juga guru-guru. Seterusnya, kurikulum baru sekolah rendah telah dilaksanakan pada tahun 1982 dan 1993 adalah tahun bermulanya kurikulum baru sekolah rendah. Setelah itu, setelah 10 tahun, pada tahun 1993, setelah 10 tahun penggunaan kurikulum baru sekolah rendah, maka kurikulum bersepadu sekolah rendah telah diselaraskan dengan hasrat falsafah pendidikan negara. Dan oleh itu, kurikulum bersepadu sekolah rendah telah digunakan. Maka kurikulum baru sekolah rendah tidak digunakan lagi. Baik, seterusnya adalah definisi KSSR. Kurikulum standard sekolah rendah atau singkatannya KSSR merupakan pengukuhan dan penambahbaikan kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah. Jadi antara apa yang ada dalam KSSR, yang mana KSSR ni adalah satu penambahbaikan kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah, adalah mereka ini memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan. Seterusnya, KSSR masih mengekalkan prinsip KBSR. Jadi apakah ini? Apakah prinsip KBSR yang dikekalkan? Iaitu perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan yang sama untuk semua murid, pendekatan bersepadu dan pendidikan seumur hidup. Maka prinsip KBSR adalah masih wujud di dalam KSSR. Akan tetapi KSSR ini adalah satu penambahbaikan ataupun kita panggil prinsipnya ditambahkan berbanding prinsip KBSR. Seterusnya, dilaksanakan sepenuhnya kepada murid tahun 1 di semua sekolah rendah bermula pada 2011. Seperti yang saya kata tadi, pada tahun 1982 telah bermula kurikulum baru sekolah rendah sehinggalah 1993. Pada tahun 1993 pula telah bermula kurikulum bersepadu sekolah rendah sehinggalah pada tahun 2010. Maka KSSR iaitu kurikulum standard sekolah rendah ini telah bermula pada tahun 2011 bagi menambahkan penambahbaikan berbanding kurikulum bersepadu sekolah rendah. Atas dasar apa KBSR ini telah ditukarkan kepada KSSR atas faktor masa. Seperti mana kita lihat, peredaran masa ini mempunyai cabaran-cabaran yang berlainan. Maka cabaran yang berlaku pada hari ini adalah lebih kuat berbanding masa lalu. Oleh itu, penambahbaikan perlu dilakukan dalam kurikulum agar para pelajar dan guru dapat mengatasilah cabaran terkini. Seterusnya, KSSR berasaskan kepada 6 tunjang iaitu tunjang komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan keterampilan diri. InsyaAllah. Jadi seterusnya, perbezaan KBSR dengan KSSR.
Baik, KBSR dan KSSR. Perbezaannya adalah daripada segi organisasi kurikulum. Jadi, organisasi kurikulum ni, apa yang dimaksudkan dengan organisasi kurikulum? Maksudnya, pembelajaran mereka, apa yang murid-murid belajar di dalam kelas. Jadi, KBSR, murid tahap 1 yang belajar semasa KBSR adalah mereka perlulah mempelajari mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib dan juga mata pelajaran tambahan. Dan juga tahap 2 juga perlu belajar mengenai mata pelajaran teras, wajib dan tambahan. Jadi KSSR pula, apakah perbezaan mereka? KSSR pula adalah pada tahap 1 mereka ini perlu belajar mengenai modul teras, modul asas teras, modul tema dan juga modul elektif. Begitu juga dengan tahap 2. Jadi seperti mana yang kita dapat lihat, KBSR tahap 1 dan tahap 2 dan KSSR tahap 1 dan tahap 2 mempunyai perbezaan yang sedikit berlainan, iaitu modul teras, tema dan elektif. Baik, jadi saya akan menceritakan tentang modul teras. Apakah yang dimaksud dengan modul teras? Modul teras ini merangkumi mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, moral, matematik, pendidikan jasmani dan kesihatan. Modul tema pula adalah dunia sains dan teknologi, Malaysia negaraku serta seni visual dan muzik. Elektif pula adalah bahasa Tamil, bahasa Cina atau bahasa Arab. Jadi seperti mana saya akan dapat bezakan mata pelajaran teras, wajib dan tambahan. KSSR, organisasi kurikulum KSSR ni, modul teras merupakan mata pelajaran teras dan wajib dalam KBSR. Maksudnya dalam KBSR ni, mata pelajaran teras dan wajib ni diasingkan. Namun dalam KSSR, mata pelajaran teras dan wajib ini disatukan dan membentuk modul teras, asas teras. Wajib dan tambahan. Wajib dan tambahan itu adalah seperti mata pelajaran teras. Saya akan menceritakan tentang mata pelajaran teras. Mata pelajaran teras adalah seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik. Manakala mata pelajaran wajib adalah pendidikan Islam. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa KSSR telah menyatukan hal tersebut. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, moral, matematik, jasmani dan kesihatan disatukan. Manakala mata pelajaran tambahan pula adalah seperti dunia sains teknologi, Malaysia negaraku serta seni visual dan juga bahasa Tamil, Cina ataupun Arab. Itu adalah tambahan. Namun KSSR telah menjadikan nama tersebut sebagai elektif, subjek elektif ataupun modul asas elektif. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah slide seterusnya akan diteruskan oleh Amirul Anis bin Dizil Fikri. Jadi terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya iaitu saudara Muhammad Alif Najmi bin Abdul Manan. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan pada halaman 9. Baiklah, kita tengok kepada bahan kurikulum. Jadi menurut KBSR, sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Jadi pada KSSR, Document Standard Curriculum, iaitu demikian ialah bahan kurikulum antara KBSR dan juga KSSR. Baiklah, apakah yang difokuskan dengan KBSR?
KBSR adalah memfokuskan mengenai 3M. Seperti mana yang kita tahu, 3M adalah merangkumi, membaca, menulis dan juga mengira. Manakala KSSR memfokuskan kepada 4M. Itu menunjukkan perbezaan antara KSSR dan juga KBSR. Apakah yang dinyatakan dalam 4M tersebut? Iaitu pertama, membaca, menulis, mengira, menakul. Dan seterusnya, kita tengok dari sudut elemen. Elemen yang dibawa oleh KBSR dan juga elemen yang dibawa oleh KSSR. Elemen KBSR ialah elemen kemahiran berfikir secara kreatif dan kreatif. Manakala elemen KSSR, elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan dalam teknologi maklumat dan komunikasi secara eksplisit. Jadi di sini, seperti mana yang kita sedia maklum, KBSR ini adalah kurikulum yang berlaku sebelum pandemik COVID-19. Jadi dia tidak memfokuskan kepada teknologi maklumat. Jadi apabila disebutkan dalam KSSR adalah memfokuskan mengenai keusahawanan dalam teknologi maklumat dan komunikasi secara eksplisit. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini keseluruhan pelajar, baik daripada sekolah rendah dan juga sekolah menengah dan di IPT dan IPTA dan sebagainya, mengalami proses pembelajaran secara talian, secara online. Jadi KSSR ini menekankan kepada para pelajar untuk menguasai dalam bidang keusahawanan dalam teknologi maklumat. Sebab pada masa kini setiap pembelajaran adalah berlaku secara atas talian. Jadi tidak dapat tidak, setiap pelajar hendaklah menguasai teknologi maklumat untuk meneruskan sesi pembelajaran dengan baik dan dapat mengikuti sesi pembelajaran secara baik. Baiklah, seterusnya kita tengok kepada reka bentuk kurikulum. Reka bentuk kurikulum KBSR ialah linear berdasarkan 3 bidang: komunikasi, manusia dan alam kelilingnya, perkembangan diri individu. Manakala reka bentuk kurikulum KSSR modular berdasarkan 6 tunjang, iaitu komunikasi, kerohanian, nilai dan sikap, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi, keterampilan diri. Jadi seperti mana yang kita tahu, KBSR ini adalah linear berdasarkan 3 bidang, iaitu komunikasi, macam mana para pelajar berkomunikasi bersama guru mereka dalam sesi pembelajaran, dan manusia dan alam kelilingnya. Jadi apabila kita belajar mengenai sains, dia akan berkait dengan pembelajaran, iaitu kehidupan manusia, dan apa yang berada di sekeliling kita adalah berkait rapat dengan pembelajaran yang kita belajar. Dan seterusnya, perkembangan diri individu. Perkembangan diri individu ini adalah sejauh mana potensi pelajar dapat berkembang dengan baik semasa mereka mengikuti sesi pembelajaran, dan diukur dengan cara-cara tertentulah. Dan seterusnya, KSSR iaitu modular berdasarkan 6 tunjang. Komunikasi sama yang disebutkan dalam KBSR, kerohanian, nilai dan sikap. Sejauh mana, seperti mana yang kita tahu, belajar secara online ini adalah kebanyakan daripada pelajar adalah menguruskan diri secara kendiri. Jadi sikap kerohanian, nilai dan sikap inilah penting kita terapkan dalam diri kita untuk kita kekal bersemangat semasa belajar. Seterusnya, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika. Estetika inilah menunjukkan budaya seseorang itu. Dalam belajar hendaklah mengamalkan adab-adab di mana yang mengikut cara belajar yang betul. Sains dan teknologi adalah seperti yang kita alami, iaitu semua pelajar di seluruh pelosok negara
kebanyakannya belajar secara online. Jadi hendaklah mahir dalam bidang sains dan teknologi. Itulah reka bentuk kurikulum yang ditunjukkan oleh KSSR, dan juga keterampilan diri. Walaupun kita tidak belajar secara bersemuka, namun walau bagaimanapun kita hendaklah berketerampilan sebagai seorang pelajar, berketerampilan baik, supaya kita menjadi lambang sebagai seorang pelajar apabila kita menuntut ilmu. Baiklah, seterusnya kita tengok pula kepada persamaan KBSR dan KSSR. Jadi kedua-dua kurikulum ini adalah diolah berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana prinsip KSSR masih lagi berpegang teguh kepada 4 prinsip yang didukung oleh KBSR. Walaupun KBSR diubah kepada KSSR, tetapi matlamat pendidikan yang dibawa oleh KSSR adalah berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana 4 prinsip yang didukung oleh KBSR adalah dikekalkan dalam KSSR. Jadi tidak banyak beza. Yang membezakan KSSR dan juga KBSR adalah suasana pembelajaran kita pada masa kini. Walau bagaimanapun, matlamat adalah tetap sama. Matlamat adalah berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi KSSR ini adalah suatu inisiatif yang amat baik yang dilakukan oleh kerajaan untuk menyesuaikan pembelajaran, kaedah pembelajaran kepada para pelajar mengikut keadaan semasa. Iaitu pada masa kini, seperti mana yang kita tahu, kita tidak dapat belajar secara bersemuka kerana hal-hal yang tertentu. Jadi inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan adalah merupakan satu inisiatif yang memberikan impak yang baik kepada masyarakat, terutamanya kepada semua para pelajar. Jadi kesimpulannya, KBSR dan KSSR mempunyai ciri kekuatan masing-masing. Namun perubahan yang berlaku disebabkan rasional atau alasan yang kukuh serta mengikut kehendak perubahan waktu dan selaras dengan cabaran semasa. Maka transformasi perlu dilakukan. Segala penambahbaikan dalam kurikulum ini perlu dilakukan bagi menyediakan warga negara kita untuk menghadapi arus kemodenan dalam menentang cabaran abad ke-21. Ini jelas dapat dilihat dalam objektif KSSR yang lebih berfokuskan ke arah kemahiran seperti mengira, berfikir, belajar, saintifik dan teknikal. Kemahiran-kemahiran ini meliputi skop yang lebih luas seperti kemahiran dalam teknologi dan maklumat. Kemahiran dalam KSSR juga diperlukan bagi menyiapkan diri bagi menghadapi cabaran masa hadapan dan mempertingkatkan lagi jati diri. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja daripada kumpulan kami pembentangan mengenai KBSR dan juga KSSR. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, dan yang baik itu datang daripada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.